Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, pada pagi ni kita akan buat discussion ataupun saya akan berkongsi berkenaan dengan staircase design. Okay, apa ni bersama kita ni ada beberapa engineer daripada luar yang join sama. Okay, Okey, apa ni kita akan startkan berkenaan dengan staircase design. Sebelum tu saya akan cerita dulu apa dia punya konsep untuk design staircase ni. Okay. Okay, untuk yang staircase ni dia macam ni. Okay, sekarang saya tunjuk dulu berkenaan dengan staircase. Okay. Dia kalau katalah dia ada item yang kita perlu tengok sebab biasanya arkitek dalam architecture drawing ni dia akan tunjuk riser, going ataupun track tu, lepas tu landing. Okay, maknanya bila kita nak design untuk staircase, kita tengok dia punya height dia berapa tinggi dan juga dia punya riser, okay, dan juga dia punya going. Okay, sebab yang ni akan menentukan apa ni dia punya safe weight tu nanti. Okay, maknanya bila kita nak design untuk mana-mana staircase, okay, kita kena, sebab kita sekarang ni kita akan hanya tengok dari segi dia punya safe weight untuk staircase tu. Lepas tu sebab daripada ketinggian dia dan juga daripada dia punya effective span akan menentukan tebal waist, maknanya dia punya pinggan dia tu. Okay, maknanya kira yang bawah ni dia punya waist dia. Okay, maknanya kira kalau kata kat sini ini, okay, ini dia punya waist dia lah Okay, kat sini dia punya waist. Maknanya kira ketebalan waist tu dia bergantung kepada effective span. Okay, macam mana kita nak dapatkan effective span? Okay, nanti saya akan tunjuk cara untuk dapatkan effective span kepada staircase. Okay, yang pertama sekali, maknanya bila kita dapat architecture drawing, bila kita dapat architecture drawing, kita kena tengok, maknanya kira dia punya size going, tinggi riser dia, kan, maknanya daripada size going dengan tinggi riser tu, lepas tu daripada ketinggian, maknanya total height, total height untuk staircase ni. Okay, total height ni dia akan ikut, total height ni dia akan ikut kepada floor ke floor, maknanya dia punya height daripada floor ke floor. Maknanya kalau katalah biasanya dalam 3 meter, ataupun dalam 10 kaki, ataupun dalam 3.3 ataupun 3.6. Jadi daripada situ, daripada ketinggian tu, nanti dia akan efek kepada dia punya size untuk riser dan juga dia punya size untuk going.
Kebiasaannya kalau katalah untuk yang going ni, yang dia punya size going apa semua tu, kalau ikut dalam kaki biasanya dalam satu kaki ataupun dalam 30 cm. Okay, maknanya kira satu kaki lah. Okay, apa dia kata, tapi kadang-kadang dia kurangkan sikit kan, sebab dia nak pastikan supaya dia punya going tu, kalau katalah yang dia lebar sampai 300 tu, maknanya bila kita step in tu kita akan rasa selesa. Okay? Kalau tak nanti kita punya heel tu dah terkeluar daripada going tu. Begitu juga dengan tinggi riser. Tinggi apa ni riser tu biasanya dalam 6 inci. Okay, kalau katalah kita tak nak dia tinggi sangat, sebab nanti bila kita nak climb up staircase yang riser tu tinggi, nanti kita rasa macam cepat penat kan, maknanya kira sebab kita nak kena apa ni, nak kena step up tu dia punya riser tinggi okay. Biasanya riser ni kalau katalah yang sebab yang ni riser dengan going ni arkitek yang tentukan. Kita cuma design dari segi dia punya structure maknanya kita nak letakkan reinforcement dalam staircase tu. Okay, untuk yang riser ni biasanya dalam 6 inci ke bawah. Maknanya kira ada yang 4 inci ataupun 100 mm kan. Kalau katalah riser dia rendah, okay, maksud dia kita bila kita nak step up tu kita rasa macam apa ni, comfortable Okay, kalau katalah riser tinggi sampai 150, maknanya lebih pada 9 inci. Maknanya dia tinggi. Contohnya setengah bangunan dia punya height daripada floor ke floor tu terlalu tinggi. Contoh kalau dekat fakulti tu dia ada yang kawasan makmal kan, maknanya dia punya floor height tu tinggi. Jadi dia punya riser tu kadang-kadang dah lebih daripada 6 inci ataupun lebih daripada 150 mm. Yang ini adalah berkenaan dengan riser dengan going. Satu lagi yang aspek yang kita perlu tengok adalah dia punya landing. Okay, landing tu dia ada yang ni yang dekat floor, satu lagi apa ni in between floor tu. Okay, maknanya kira landing yang dekat bawah, okay, apa ni in between floor tu, dia ada landing juga. Lepas tu dia ada yang bahagian bawah dan juga dekat apa ni yang lower floor lah. Okay. Dia ada yang upper floor, lepas tu in between dan juga yang lower floor. Landing ni semua ni biasanya katalah dalam lebih pada 1 meter lah maknanya 1 meter dan ke atas. Dia adalah untuk supaya orang boleh access staircase tu. Biasanya yang staircase ni juga kegunaan staircase ni dia lebih kepada kalau bangunan tinggi, biasanya dia tak gunakan apa ni tangga ni, dia gunakan lift. Tapi perlu ada staircase. Kenapa perlu ada staircase? Yang itu adalah satu daripada keperluan bomber. Maknanya bomber nak tengok kat mana staircase tu ada. Jadi bila kita tengok dekat mana-mana bangunan, kita akan tengok maknanya kira dekat hujung sebelah sana ada staircase, dekat hujung sebelah sini ada staircase. Yang itu adalah keperluan bomber. Maknanya kira bomber nak tengok dalam satu floor area tu tangga tu ada kat mana. Yang tu kita akan sebagai emergency access lah Okay, apa ni? Jadi bila kita nak exit apa ni, nak keluar daripada bangunan tu, kita tengok kat mana kedudukan apa ni tangga. Ni adalah maknanya bila nak design tangga tu kadang-kadang dia orang jarang pakai kan, maknanya tapi untuk nak exit tu memang kena apa ni tangga yang paling hampir. Maknanya kira kalau kita buat submission kita buat submission kepada bomber, yang ni arkitek lah arkitek punya part. Dia akan tentukan jarak antara tangga dengan tangga. Maknanya kalau katalah orang tu duduk dekat satu blok tu, maknanya dia tengok tangga mana yang paling hampir. Yang ni adalah bomber punya requirement lah Okay. Dan size landing ni juga dia akan menentukan apa ni thickness of waist tu maknanya kira katalah nanti kita akan tengok apa keperluan beam dekat dengan landing tu, sebab nanti
dengan ada beam tu juga, okay, bila kita letak beam kan, sebab setengah beam tu dia letak dekat kawasan sini, setengah tu dia letak dekat yang kawasan sini. Okay, jadi bila ada beam yang berhampiran ya, dengan kadang-kadang dia letak kawasan beam tu dekat sini. Okay, jadi semua aspek ya, maknanya kira bila ada beam dekat ujung sini, kadang-kadang dia tak ada beam dekat sini, dia ada beam sini je. Okay, nanti kedudukan beam tu dia akan mempengaruhi efektif length ya, ataupun efektif span. Dan juga daripada efektif span juga tu dia akan mempengaruhi, maknanya dia akan bagi kita akan bagi thickness of waist yang berbeza ya. Maknanya bila kita nak buat untuk dia punya waist tu, okay, dia punya thickness waist tu, maknanya dia bergantung kepada span ya, effective span. Okay. Okay. Maknanya kita nanti saya akan tunjuk keperluan untuk nak bezakan apa dia punya effective span tu. Okay. Okay, sekarang ni kiranya kalau katalah ada soalan apa semua kan, boleh terus tanya ya. Apa ni sekarang ni kita ada tangga ya, step ni. Okay, daripada yang tangga ni, kita ada landing kat sini dan juga kita ada beam kat sini lah. Okay, untuk nak dapatkan dia punya effective span ya, effective span ni. Okay, jadi yang ni dia punya riser. Okay, maknanya saya tunjuk dia punya riser. Okay, lepas tu yang ni dia punya going. Okay, kita panggil sebagai going lah ya. Okay, ni yang sebagai landing. Okay, ini pun samalah landing. Okay. Okay, sekarang ni kita ada riser, going, landing dan juga dia punya waist. Okay, yang ni dia punya waist. Okay, ini dia punya pinggang dia tu. Okay, untuk nak dapatkan effective length, ya, maknanya saya akan tunjuk dekat sini. Okay, cara dia, kalau katalah kita nak dapatkan dia punya effective span, effective span tu, okay, saya buat satu macam ni. Okey, kalau katalah kita nak dapatkan dia punya effective span, ya, span dia ni. Okay, untuk effective span, kalau katalah kedudukan beam tu, okay, ada dekat hujung-hujung, maknanya ke landing dia tu panjang ya. Okay, jadi bila kita nak dapatkan dia punya effective span, kita ambil center of landing tu. Okay, yang ni sebagai center of landing. Kalau katalah dia ada staircase kan, yang apa ni, yang macam ni, maknanya ada yang macam tu, okay, dia balance, dan maknanya kira tinggi dua ni sama, okay, maknanya kita design sebelah je, maknanya kita design satu side je, maknanya untuk kita design tu, kita ambil yang bahagian ni je, okay, maknanya ni tu akan sebagai similar. Kalau katalah
staircase tu ada yang jenis tinggi sebelah macam tu, lepas tu landing, lepas tu ada rendah macam tu kan. Okey. Maknanya kira kalau yang macam ni, okay, yang tinggi yang macam tu, okay, yang satu side tu, okay, satu height tu dia lagi besar. Jadi apa yang kita buat, kita cuma design untuk yang sini je. Mana kita tengok mana yang lagi apa ni, mana yang lagi panjang, ya, mana yang lagi tinggi. Okay, jadi bila kita tengok yang untuk yang sini ni, kita akan ada dia punya effective span. Okay, yang ni dia punya span dia. Okay, maknanya kira nak dapatkan, nak tentukan dia punya span tu, maknanya kira landing kita bagi dua. Maknanya kira distance sini dengan sini sama, ya. Maknanya kira ni. Itu je, kita bagi half je. Distance tu kita ambil daripada center of beam lah, ya. Maknanya kira ni daripada center of beam. Jadi daripada yang center of beam tu kita bagi dua. Okay, kita dapatkan dia punya span dia. Okay, kenapa span tu kita ambil daripada tengah landing? Okay, sebab yang tu adalah dia punya effective span. Okay, kalau katalah untuk total span ni, yang ni semua daripada sini sampai ke ujung sini. Yang ni kira dia punya total span. Tapi untuk yang staircase, effective span dia hanya separuh daripada landing. Sebab kat situ je apa ni, dia punya moment akan stop. Okay, maknanya kira dia akan stop moment tu kat sini, dia akan jadi sebagai kosong. Okay. Jadi bila kita ambil yang effective span tu, kita setakat sini lah, ya. Okay, jadi untuk yang dapatkan effective span ni, maknanya kita jadikan dia, okay, sebab yang span ni, okay, dia akan menentukan tebal waist. Okay, maknanya kira yang ni dia punya waist dia. Kalau makin tinggi, okay, maknanya kira span dia, okay, span makin besar, maknanya waist dia akan jadi lagi tebal. Okay, berapa kesesuaian untuk ketebalan waist tu? Okay, ketebalan waist tu, okay, biasanya 125 mm. Sama macam tebal slab, ya, minimum 125 mm. Lepas tu dia akan pergi ke 150, lepas tu akan pergi 175, kadang-kadang dia akan pergi ke 200 mm. Okay, jadi yang waist ni, kalau boleh, okay, kita tak nak dia tebal sangat. Okay, sebab nanti dia akan apa ni, kalau katalah dia sampai 200 mm dia punya waist tu, nanti dia akan berat lah, ya. Staircase set weight untuk staircase tu dah berat. Okay, sebab nanti yang staircase ni dia akan pergi ke apa ni, beam tu, ya, beam dekat yang kawasan sini, ya, beam sini dengan yang beam dekat sini. Kan jadi bila kita nak consider, apa ni, kita cuba pastikan bila kita dapatkan dia punya span tu, bila kita dapatkan dia punya span tu, bila kita nak provide, ya, bila kita nak provide dia punya waist, ya, thickness of waist tu, kita pastikan dia punya effective span tu tak terlalu panjang, kan. Jadi sebab dalam architecture drawing, arkitek dia tak akan mention apa-apa. Maknanya dia tak akan beritahu, okey, kita perlukan letak beam ataupun kita perlu letak effective span apa semua, tak ada. Arkitek cuma dia akan bagi yang ni dia punya apa ni, parameter yang dia bagi, riser, going, landing, tu je. Maknanya kira yang waist tu engineer. Okay, waist tu engineer yang tentukan. Maknanya bila kita nak tentukan yang waist tu, dia bergantung kepada span. Okay, maknanya daripada span tu kita akan dapat dia punya waist dia. Okay, yang kalau katalah yang paling bagusnya adalah 125 lah, ya. Maknanya kira 125 tu adalah minimum. Okay, boleh tak nak buat sampai 100 mm? Kalau katalah setengah rumah, ya, maknanya kira dia punya waist tu dia tak tebal. Kalau buat macam rumah development semua, kan, dia punya waist tu kadang-kadang sampai 4 inci je, ya, dalam 100 mm pun boleh, ya. Cuma apa ni, sebab dia punya span dia kecil, maknanya dia punya span dia kecil. Lepas tu, okay,
kalau katalah bila kita nak reducekan dia punya span tu, yang pertama sekali katalah bila kita check dia punya span tu terlalu panjang, maknanya bila span tu panjang, maknanya dia akan contribute kepada waist tu, nanti waist dia akan jadi tebal. Jadi bila waist tu tebal, apa yang kita boleh buat, kita provide beam. Yang ni arkitek dia tak tunjuk, maknanya kira engineer yang decide sama ada kita nak letak beam tak kat sini. Jadi bila kita letak beam kat sini, sekarang ni effective span kita hanya daripada sini sampai ke sini je. Tu kita punya span. Maknanya bila kita letak beam tu, span kita sampai ke situ je. Katalah sekarang ni kita nak reducekan lagi span dia tu. Katalah kita nak reducekan lagi span tu, kita boleh. Yang ni kenapa dia kita nak letak beam? Sebab kadang-kadang dia punya going tu besar. Maknanya going tu sampai 300 mm apa semua kan. Jadi bila going tu besar, jadi apa yang kita buat untuk nak reducekan span, kita boleh tambah beam dekat sini. Jadi bila kita tambah beam dekat sini sekarang ni, saya tukar warna lah ya. Kita tambah, katalah kita letak beam kat sini. Sekarang ni dia punya span hanya untuk kawasan ni saja. Ni je dia punya span dia. Maknanya katalah ada beam, ada beam dekat berhampiran dengan step tu, maknanya yang tu je dia punya span dia. Bila masa kita nak tentukan sama ada kita nak letak beam ke tak, jadi bila yang tu adalah bergantung kepada kita punya waist tu. Maknanya katalah waist tu dalam 125, tanpa ada beam, tanpa ada beam yang berhampiran dengan step ni, kalau katalah tanpa sini pun thickness dia masih lagi rendah, jadi tak perlulah kita letak beam. Tapi katalah bila tanpa beam ni, bila tak ada beam dekat sini, contoh ni kan, kalau katalah kita letak yang dekat sini, yang step, katalah kita kat sini. Jadi bila kita letak dia punya span dia, yang kat sini, katalah span dia ada sebagai 175, maknanya dia punya span kat sini, dengan adanya yang span ni, dia punya thickness akan jadi sebagai 175 mm. Jadi bila span 175, cara nak reducekan dia punya span tu, kita provide beam kat sini. Kan, maknanya kira bila kita kalau lah kalau katalah landing dia tu terlalu panjang, maknanya kira lebih daripada 1 meter. Kalau katalah landing kat sini, dia punya landing ni, contohnya dalam dia punya landing sini, sampai 3 meter. Jadi bila 3 meter landing sahaja, yang paling eloknya kita letak beam. Sebab bila landing terpanjang, nanti secara bila landing terpanjang, secara tak langsung waist tu akan jadi tebal. Kan, maknanya jadi cara kalau katalah waist landing tu dalam 1 meter kan, maknanya kita tak perlulah letak beam kat sini. Tapi kalau landing tu panjang sangat, maknanya elok kita letak beam supaya kita boleh reducekan dia punya span dia. 9.30, kita break sekejap 5 minit, nanti kita sambung dalam 9.35.
Okey, kita sambung ya. Okey, jadi bila katalah untuk nak tentukan ya dia punya span tu, okey, kita boleh tambah kita tambah beam ya. Beam dekat dia punya step dah ya. Kira maknanya kira yang dekat landing edge tu, okay, kita boleh letak beam. Okay, sebab yang untuk yang letak beam dekat edge ni, kira yang kawasan sini dengan kawasan sini ni, yang ni biasanya arkitek tak campur. Maknanya kira arkitek dia tak concern berkenaan dengan yang maknanya kira kat mana kita nak letak beam tu. Sebab kita yang tentukan. Maknanya kira nak letak kita nak letak pun okey, tak nak letak pun okey. Apa impact dia? Apa impact dia? Maknanya dari segi tebal width tu ya. Maknanya kira yang ni okay, sebenarnya dia tak perlu letak dua-dua pun ya. Maknanya kira salah satu je. Tapi katalah dia punya width tu bila kita letak satu beam ni, okay, sebelah atas ke sebelah bawah ke, kita tengok dia punya ketebal size landing tu, panjang landing. Daripada situ katalah dia ada 3 meter yang bahagian atas. Kalau yang bahagian bawah ni dalam contohnya dalam 16 meter. Jadi kalau yang bahagian bawah semeter, maknanya yang bahagian bawah tu dia tak perlukan beam dekat sini. Kan maknanya yang 3 meter ni yang perlukan beam. Okay, jadi bila dia punya landing tu besar, maknanya kita boleh letak beam ya dekat landing edge tu. Okey. Yang ni adalah berkenaan dengan untuk nak tentukan dia punya span dia. Okay. Jadi apa yang kita buat, okay, kita tengok contohnya arkitek dia akan bagi ya, contohnya katalah tinggi bangunan tu tinggi daripada floor ke floor, okay, daripada sini, daripada floor ke floor, okay, daripada floor ke floor ni maknanya dalam 3 meter. Contoh kalau yang ni 3 meter, jadi bila dia ambil betul-betul half kan, maknanya dia punya landing tu ada dekat tengah-tengah. Okay, yang ni kira sama. Okay, dia kena sebagai 1500. Okay, jadi bila 1500 dengan size riser, okay, dengan size riser 150, okay, maknanya kira dia akan jadi sebagai yang sini dalam 150 mm kan. Jadi kita akan dapat dalam 10 number. Okay, maknanya kira dapat dalam 10 number. Ini 150 kali dengan 10. Okay, dapat dalam 1500. Yang ni kalau untuk dia punya yang 1500 lah ya. Okay, kita akan dapat dalam 150. Okay, lepas tu tengok yang going ya, maknanya kita biasanya ruang antara hujung sini dengan hujung sini yang tu arkitek yang bagi. Maknanya kira dia sebab yang melibatkan area untuk kawasan ya, maknanya kira floor, maknanya floor use apa ni, lepas tu floor area apa semua tu yang tu arkitek bagi. Jadi bila arkitek bagi, okay, yang beam dekat sini, okay, biasanya memang kita kena provide. Okay, maknanya kira sebab yang ni macam ni kita nak letak beam kat sini. Maknanya nanti kita letak kolom ya, untuk support dia. Kan maknanya kira yang bawah tu kita letak kolom lah. Kita untuk nak support beam tu. Okay, jadi bila kita tunjuk yang beam tu, dia punya going tu, yang size going dengan size riser tu pun arkitek akan bagi. Maknanya dia akan arkitek akan apa ni, indicate dalam drawing, dalam staircase drawing tu tinggi riser dan juga width of going. Okay, maknanya kita yang dia punya lebar dengan tinggi tu memang ada dalam arkitek drawing lah. Okay. Okay, yang ni adalah untuk dia punya design. Okay, yang ni untuk riser, okay, dalam lebih kurang dalam 150 mm ya, maknanya kira dalam 9 inci kan. Okay, lepas tu yang going ni, track ni dia tak sampai 1 kaki ya, maknanya 255. Okay, maknanya kalau katalah bila yang ni sebenarnya dia kecil sikit lah ya, 255 ni
tak sampai satu kaki ni, bila kita kadang-kadang kalau kita pakai kasut yang besar sikit kan, maknanya kira kita punya heel tu dah terkeluar ya daripada step tu. Okay. Lepas tu yang dia punya landing katakanlah dalam 1000 ya, 1000 mm. Jadi bila 1000 mm dengan yang 1000 ni, dia punya effective span, kita akan start daripada tahun ni. Okay, ini. Ni dia punya span lah ya. Span ni kita akan measure daripada sampai ke sini. Tu dia punya span. Okay, span dia tu, yang effective span ni akan menentukan waist. Okay. Dia akan tentukan waist. Okay, kata yang sekarang ni dia punya antara floor ke floor tu dalam 3.3 meter. Bila distance ya, bila height dia dalam 3.3 meter, kita bagi dua dalam 1.65 ya, 1.65 dia punya daripada floor ya, dan ke separuh daripada ini kan yang daripada half tu, half of height tu. Okay. Untuk yang rise, okay, dia punya rise ni maknanya kira yang ni 3.3 meter. Bila kita bahagi dengan 2, ni maknanya dapat dalam 1650. Okay, lepas tu untuk nak kira number of step, okay, 1650 bahagi dengan 150. Okay, maknanya kira kita akan dapat dalam 11 number. Okay, yang ni, yang number of step ni, dia betul-betul kena round up figure. Kalau katalah kita dapat dalam 11.2, maknanya kira kita kena check balik betul tak architecture drawing tu. Sebab kadang-kadang architect dia kadang-kadang dia copy paste dia punya drawing tu, maknanya tengok dia punya riser tu dia tak mesh dengan tinggi antara floor dengan floor. Tu kadang-kadang bila kita nak bila sebagai CNS sebagai CNS engineer, dalam masa yang sama kita check juga apa yang ada dalam architecture drawing tu. Okay, number of step maknanya kita bahagi dengan 150. Dia kena dapat betul-betul dengan apa ni, yang 11 ni dia kena dapat exactly ya, maknanya kira round up figure. Dia bukan dapat dalam 11.2, 11.3. Yang tu maknanya ada maknanya kita kena tengoklah sama ada architect drawing, architecture drawing tu betul ke tak. Okay. Lepas tu daripada number of step kita dapat 11 number. Maknanya kira yang ni akan sebagai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, maknanya kira ada 11 number. Okey. Okey, daripada yang 11 number tu, dan kita tengok juga dia punya span dia. Okey, macam mana dapatkan span? Okey, span ni adalah 11 tolak dengan 1. Okey, kenapa tolak 1? Okey, sebab bila dah sampai yang 11 step ni, okey, yang 11 step ni, okey, yang kita cuma okey, untuk yang kawasan sini, okey, tolak dengan 1 ni, yang span dia ni, yang dia ada 11 riser, okey, tapi number of step 10. Dia tolak 1. Maknanya kira ini 1, 2, 3, 4 sampai ke sini 10. Yang 11 ni, yang kat sini ni, dia dah termasuk dengan landing dah. Jadi kita jenuhkan, maknanya kita letak itu dekat bahagian landing. Okay, maknanya kita katalah bila ada riser 11, maknanya dia punya step dia kurang 1. Contoh. Okay. Betul juga dengan contoh kan, kalau katalah kita ada apa ni, sebab yang satu tu dia dah termasuk dengan landing dah. Contohnya katalah ada 2 riser. Okay, yang ni dah masuk dengan apa ni, landing. Maknanya kira dia punya ini 1, 2 riser. Tapi dia punya step dia 1 je. Kan, maknanya kira ni 1 ni je.
Sebab yang bahagian sini ni dah termasuk dah consider dalam kawasan landing. Okay? Dia tolak 1. Okay? Dan kita multiply dengan 255. 255 ni kita akan dapat daripada going. Okay? Dan kita campur dengan dia punya landing dia. Okay, landing kita bagi 2. Kalau dia sama 1000 ke atas, 1000 ke bawah. Okay, jadi bila dia sama, maknanya kita bagi 2, multiply dengan 2 side. Katalah dia tak sama. Okay, maknanya kita satu bahagian tu ada 2 meter. Ya, maknanya kira yang kat sini, yang kat bawah ni dengan yang kat sini. Katalah yang kat bawah ni, yang ni 1 meter. Tapi yang kat atas ni 2 meter. Jadi yang kat sini, maknanya kita bagi half, yang ni kita bagi half. Yang ni akan dapat dalam 0.5, yang ni akan dapat dalam 1. Kan, maknanya kira 1.5. Kan, maknanya kira yang dia punya ni. Okay. Yang ni untuk yang upper floor, okay, landing dia bahagi 2. Untuk yang in between ni, in between floor tu, 1 meter bahagi 2, dapat 0.5. Yang ni dapat dalam 1. Okay, jadi kita dapatkan dia punya span, dapat dalam 3.55 meter. Okay. Ni lepas tu, dapat dia punya height dia punya span dia 3.5 meter. Okay, daripada yang bila dah dapat yang span tu 3.55 tu, kita bahagi dengan 20. Okay, kenapa 20? Yang ni adalah coefficient, untuk nak dapatkan thickness of wave. Ya, kita gunakan, kita letak sebagai simply supported. Ya, bila kita untuk yang span over D, M over D, kerana untuk yang span, yang span ni length bahagi dengan D. Lepas tu yang length ni, untuk dapatkan dia punya D ni adalah span, yang ni, yang ni untuk dapatkan dia punya deflection. Yang ni sebagai deflection. Yang ni sebagai deflection, maknanya bila nak dapatkan yang dia punya deflection tu adalah L over D. Kan, maknanya kita daripada length, kita anggap ni sebagai yang value ni, dia punya allowable dia dalam 20. Kan, maknanya kita untuk span depth ratio, maknanya kita katalah untuk yang span depth ratio ni, yang ni, kita guna sebagai span depth ratio ni, untuk dapatkan dia punya deflection tu. Lepas tu sama dengan 20. Dia kalau untuk simply supported 20, kalau untuk yang continuous 26. Tapi kalau untuk yang staircase kita gunakan 20. Mana kita bahagi dengan ratio dia 20. Dapat yang 20 ni, kita akan dapat dalam 177.5. Jadi kita letak ni, maknanya kita yang ni kita boleh adjust dia, jadikan dia sebagai incremental of 25. Persen pula lah, mm. Maknanya sebagai 125, 150, 175, macam tu. Kan dia sama macam slab, punya incremental of thickness tu. Jadi bila dapat yang 177 ni, kita tak perlu ke atas, atau kan, maknanya kita boleh juga ke bawah. Sebab untuk nak dapatkan yang dia melibatkan thickness untuk slab ataupun staircase ni, kita boleh adjust dia. Apa efek dia nanti? Efek dia nanti adalah reinforcement yang dalam tu. Maknanya katalah kita bila yang recommended tu 177, tapi kita kurangkan dia punya thickness tu, nanti reinforcement tu akan jadi banyak sikit. Tapi katalah kita 177, tapi kita nak besarkan dia lagi, dia akan jadi sebagai 200 mm. Jadi bila dia 200 mm, nanti reinforcement dekat dalam tu akan jadi kurang. Kenapa berlaku? Sebab effective depth dia. Effective depth tu dia akan mempengaruhi reinforcement yang kita akan guna. Yang ni adalah dia punya drawing. Apa ni?
Yang ni saya gunakan apa ni, AutoCAD. Okay, bila saya letak yang dalam yang AutoCAD tu, dia punya size dia memang ni lah, apa ni, kita boleh tengok ni dia punya arrangement dia. Okay, maknanya kira dengan segi landing dia, lepas tu dari segi apa ni, going dia 255, dia punya riser 150, dia punya rise dia 1.65 kan, kena daripada floor ke floor tu, dan juga dia punya waist dia 175. Okay, macam mana kita nak reducekan lagi? Okay, katalah 175 kita rasa macam tebal. Okay, kalau yang ni kita boleh provide beam. Okay, kat mana kita nak provide beam? Dekat sini. Macam tu. Okay, maknanya kira dia sama macam tu kan. Kita boleh letak beam kat situ. Jadi bila kita letak beam kat sini, dia akan jadi straight lah yang ni. Akan macam tu kan. Jadi yang ni pun sama. Okay, kita boleh letak beam dekat ujung sini, kita letak beam macam tu. Okay, yang ni pun akan jadi straight. Kan. Okay, jadi bila letak beam tu, maknanya dia nanti advantage dia, okay, dia akan kita dapat kurangkan dia punya span dia, effective span dia. Okay, jadi yang ni tapi yang ni saya kira tak letak beam, maknanya tak apalah, sekira kita proceed juga walau dengan thickness yang tebal tu, tak ada masalah. Okay, jadi dengan span dia 3.55 meter, okay, dengan landing dia, okay, ini 6 dia. Okay, apa kita punya next step? Okay, next step dia, okay, yang ni adalah untuk kira load dia. Okay, load dia maknanya kira untuk permanent load. Okay, yang permanent load ni adalah run dan juga price. Okay, run ni ini adalah bilangan trade ataupun bilangan going tu. Okay, 255 kali 10. Okay, kenapa 10? Sebab step ada 11 tolak 1. Okay, kita akan dapat 10. Okay, jadi yang tu kita pakai 255 multiply dengan 10. Rise dia adalah 150. Okay, 150 step dia ada 11 kan, maknanya kira dia punya yang step tu. Tapi disebabkan kerana run tu 10, maknanya kita letak juga rise tu 10 juga. Okay, kenapa yang ni? Ini adalah untuk nak kira satu dia punya, yang ni kita ambil yang kat sini, dia punya going dia, okay, yang ni 1, 2, 3, 4 sampailah ke atas ni kan. Okay, yang tu maknanya ada 10. Jadi sama juga, okay, bila katalah kita ambil yang 10 ni, cuma kita consider dia punya rise dia, okay, yang ni pun sama, maknanya kira yang dia punya rise dia. Maknanya kita ambil yang apa ni, untuk nak dapatkan dia, sampai bawah ni. Okay, maknanya kira dapatkan dia punya, dia sama kat sini kan. Okay, yang tu dia punya rise dia. Okay, saya padangkan dulu. Okay, sekarang ni kita dapat dia punya run dengan rise dia. Okay, maknanya kira 10 multiply dengan 255 dan rise dia dalam 10 multiply dengan 150. Okay, maknanya yang tu adalah dia punya riser dia. Riser multiply dengan 10 dapat dia punya rise. Yang ni akan jadi sebagai 1550. Okay, lepas tu nak kira apa? Nak kira stringer dia. Stringer ni adalah kita gunakan teorem Pythagoras. Okay, 2550 campur dengan 1550 square. Okay, lepas tu dapatlah dia punya 2958. Yang ni adalah dia punya stringer dia. Okay, ini distance dari sini sampai ke sini. Tu dia punya stringer dia. Okay. Yang ni 1500. Okay, dengan yang ni 2550. Okay, daripada situ, okay, sekarang ni kita akan dapat dia punya length dia. Okay, length ni adalah stringer campur dengan separuh daripada landing ke atas, separuh daripada landing kat bawah. Kan, maknanya kira yang ni 2958 campur 500 campur 500. Kita akan dapat dalam 3.958 mm. Okay, yang ni adalah dia punya length dia. Okay, ni total length ni. Okay, mana total length? Yang ni.
Okey, sampai kat situ. Okay, jadi bila dapat yang line tu 3.958 tu, okay, sekarang nak tentukan dah width lagi dah buat kan. Maknanya yang tu adalah width tu 175. Okay, sekarang ni untuk nak dapatkan dia punya load yang pada width tu, kita ambil yang panjang ni multiply dengan thickness dia. Okay, 175 mm dan multiply dengan concrete density. Okay, kalau kita pakai yang concrete density 25, pakai yang 25. Kalau kita pakai yang 24, pakai 24. Tapi sebenarnya kalau ikut konkrit, sebenarnya dia punya berat untuk konkrit tu dalam 2.4 tan. Ya, kalau yang tu adalah berat konkrit. Okay, jadi kita dapat dalam 16.62 kN. Okay, yang width ni yang berat. Okey, kalau yang step tu dia tak berat, kerana step tu dia lebih kurang dalam 1/3 daripada berat waist tu. Okey, jadi kalau yang untuk apa ni, yang step ni, okey, yang step ni adalah 0.225. Okey, dia punya groin size dia tu, okey, yang kat sini sebab dia segitiga kan, dia jadi macam tu kan. Okey, maknanya kira yang ni ground dia. Okey, lepas tu yang ni dia punya apa ni, dia punya riser dia kan. Jadi multiply dengan 1.65, okey, bahagi 2. Kira yang ni, yang 1.65 ni adalah yang tinggi, okay, yang kat sini untuk keseluruhan ini kan, ni 1.65. Okey, daripada satu yang daripada situ, okay, kita akan dapat bagi 2 multiply dengan 24, kita akan dapat dalam 5.05. Okey, yang ni sebagai 21.67. Okey, yang ni cara dia sama. Okey, apa ni, kenapa kita bagi yang ni? Okey, kita dapat 1.65 ni kita bagi 2. Okey, yang ni adalah kalau katalah kita buat macam ni. Okey, yang ni kita ada step. Okey. Yang ni dia punya step dia. Okey. Okey, sekarang ni, okey, yang ni adalah bila kita kira satu-satu, untuk yang sini dia akan sebagai setengah kali dengan base kali dengan hash. Yang ni pun sama juga. Okey, maknanya setengah kali base kali dengan hash. Okey, yang ni pun sama. Okey, jadi kita ambil yang sini ni, kita pindah ke sini. Kan? Jadi dia nanti dia akan jadi satu. Kan? Maknanya kalau bila dia macam Lego kan, apa ni, macam puzzle tu, jadi kita yang ni pun dia akan jadi, kalau katalah yang ni kita pindahkan dekat sini, dia akan jadi macam tu. Kan, jadi sekarang ya, yang sepatutnya okey, ada katalah sini ada dalam 3 meter, sorry, 150 36 600 mm. Okey, maknanya kira 600 mm. Jadi bila yang ni dengan tinggi dalam 1501 kan, ni 150 dia punya riser tu, dan katalah dalam tinggi dalam 600 mm. Jadi bila tinggi 600 mm ni, bila kita dah pindah dia yang bahagian sini, okay, yang kat sini ni, okay, kita dah letak kat sini, okay, dia akan jadi macam tu kan. Jadi dia akan jadi sebagai half je. Tu yang kita 600 ni kita bagi dengan 2. Sebab dia akan jadi, dia apa ni, dia akan jadi macam puzzle kan, pindah-pindah itu. Okey, yang ni nanti kita dapat, kita bagi dengan 2. Okay, dapatlah dia punya self weight untuk step. Okey, yang ni, yang bahagian ni je. Okay, yang ni untuk nak cover yang dekat sini. Okey, maknanya semua yang step ni, okey, yang ni, itu je dia punya berat dia. Maknanya dia dalam 5.05, ya, kN. Jadi dia punya berat untuk yang step ni 5.05,
kita campur dengan yang berat waste, okey, adalah 21.67 kilonewton. Okey. Pukul 10 kita rehat ya 5 minit. Okay, nanti kita sambung balik dalam 10 minit.
Okey, kita sambung. Okey, sekarang ni bila kita check, bila kita dapat dia punya load kan, apa ni, kira daripada waste, okay, dengan step tu. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan dia punya variable load ataupun live load tu. Okay, untuk live load yang bangunan komersial, okay, dia biasanya load ni dia dalam 3 hingga 4 kN per square meter ataupun 3 hingga 4 kPa. Okay, 3 hingga 4 kPa ni adalah untuk yang komersial. Tapi kalau untuk yang rumah, okay, biasanya kita guna standard lah, ya. Kalau untuk apartmen ataupun rumah apa semua, kalau untuk yang rumah, ya, rumah teres apa semua tu, dia punya staircase masih lagi 1.5. Okay, tapi untuk yang apartmen, ya, dia punya staircase live load 3, okay, minimum 3. Kita apa ni, kenapa kita perlu dia punya staircase tu besar, ya? Kalau compare nak masuk dalam rumah, dia punya live load dia dalam 1.5, tapi bila dekat staircase tu dia double, dia 3. Sebab dekat situlah access, kadang-kadang orang bawa yang heavy punya load kan, maknanya kita gunakan tangga tu untuk nak bawa barang apa semua tu. Itu sebabnya dia dah consider dengan didoublekan dia. Maknanya kira kalau katalah rumah, dia punya live load untuk semua floor dalam 1.5 kPa atau bersamaan dengan 1.5 kN per square meter. Tapi kalau untuk yang staircase 3 kN per square meter atau bersamaan dengan 3 kPa. Kalau untuk yang variable load, okay, yang variable load ni 3, maknanya kita gunakan yang 3. Jadi bila 3 tu kita multiply dengan, okay, kita multiply dengan span, ya, maknanya okey. Jadi kita multiply dengan span dia. Kenapa multiply dengan span? Sebab yang span ni yang kan, maknanya kira live load tu dia datang secara vertikal, ya. Maknanya kita tak gunakan yang 2% ni sebenarnya kan, sebab kalau yang ni dia secara diagonal kan, tapi untuk yang loading ni, okay, dia datang secara vertikal, kan macam tu. Okay, yang live load tu dia datang secara vertikal, jadi dia ikut panjang yang 3.55 tu. Okay, jadi 3 multiply dengan 3.55. Okay, sama dengan 10.65. Okay, sekarang ni load tu dalam 3 kN per square meter. Kalau kita multiply dengan 3.55, kita dapat dalam 3 kN, 10.65 kN per meter. Okay, tapi kenapa jadi unit dia dalam kN? Sebab kita multiply dengan 1. Okay, walaupun lebar tangga tu lebih daripada 1 meter, tapi untuk kita design, kita hanya consider 1 meter sahaja. Katalah lebar tangga tu sampai 1.2 meter. Okay, jadi tapi untuk design tu hanya 1 meter saja, sebab nanti kita akan provide reinforcement tu ikut kepada spacing, ya. Okay, jadi untuk dapatkan design load, okay, kita tambah 35% untuk permanent load dan 50% untuk variable load. Okay, kita dapat dalam 45.2 kN. Dapatkan moment, okay, daripada yang sini 45.2 ni terus multiply dengan 3.55 bahagi 8. Okay, yang ni adalah persamaan dengan yang ni F kali dengan L bahagi 8. Okay, F ni adalah bersamaan dengan dia W L square bagi 8. Okay, lepas tu yang ni sebagai yang W ni, W ni adalah W yang F ni bersamaan dengan WL. Okay, ini kira itu yang dia akan sebagai W L square bagi 8. Kan, tapi yang ni kita tulis dapat FL bagi 8. Okay, yang ni adalah untuk simply supported. Kenapa simply supported? Sebab bila katalah kita ambil yang daripada sini, yang dekat sini, dia punya moment tu
Yang ni, dia punya moment, dia yang center ni, dia je dia punya moment dia. Kan hal ni kira saya buat sikit. Macam tu. Okay. Tu je dia punya moment dia. Okay, kalau yang sini, okay, dia punya moment dia. Itu dia. Okay, ni kira, jadi dia akan jadi sebagai kosong kat situ. Okay. Tu je sebagai, dia jadi sebagai simply supported WL bagi dengan 8. Okay, yang ni. Okay, FL bagi dengan 8. Okay, bila dah dapat moment 20.1 kN/meter. Okay, dah dapat dengan moment tu, okay, sekarang ni kita check untuk compression. Okay, bila kita nak check untuk compression, ini adalah sama dengan K multiply sama dengan M bahagi dengan BD square FCK. Okay, nah yang ni yang tadi yang saya mention berkenaan dengan kita design untuk 1 meter, kan? Maknanya B dia akan sebagai 1000. D dia adalah 175 cover 25. Okay. Kenapa 25? Yang tu adalah minimum cover untuk slab dan dia juga comply dengan 1 jam untuk fire resistant. Okay. Lepas tu ni diameter bar. Okay. Diameter bar pakai 10 bahagi 2. Kita dapat dalam 145. Okay, dan ni pun ada cover dengan diameter bar. Okay, lepas tu dapat dalam 145. Concrete grade, katalah kita pakai 30. Okay, dia akan sebagai dapat 0.03 kurang daripada 0.167. Maknanya kita tak perlukan compression bar. Okay, bila tak perlukan compression bar, okay, yang ni adalah untuk dapatkan, okay, kita start daripada 0.82. Okay, sampai 0.95. Maknanya antara 0.05 sampai 0.15 ni, okay, yang ni adalah dia dalam range. Okay, kalau dia dah sampai 0.15, maknanya kita akan gunakan dia sebagai, okay, Z ni. Yang ni untuk dapatkan Z. Okay, Z sama dengan 0.82D. Okay, yang ni adalah untuk yang nilai semua ni adalah Z bagi dengan D. Okay, jadi yang kat sini, kalau kita dapat dalam kurang daripada 0.05, okay, 0.03, dia akan jadi sebagai Z, akan jadi sebagai Z sama dengan 0.95D. Maknanya kita 0.03 ni bawah dah kat sini, kurang daripada 0.05, naik ke atas akan jumpa sebagai 0.95. Okay, dapat dalam 0.95D. Okay. Jadi bila dah yang ni dalam zone dekat sini, yang dekat sini ni, dia akan jadi sebagai, kalau katalah dia lebih daripada 0.15 hingga 0.167. Sebab bila dah sampai 0.167 tu, dia dah consider sebagai doubly, ya, doubly reinforcement. Kalau katalah kurang daripada 0.167, kita masih lagi gunakan singly. Okey, jadi antara zone sini, okay, yang 0.15 dengan 0.167 ni, yang ni adalah dia masih lagi singly, ya, tapi dia dah reaching, ya, apa ni kira very high compression region, ya, maknanya kira konkrit itu akan crack pada bila-bila masa. Okey, jadi cara dia kita ambil yang 0.82. Okey, maknanya kira adalah yang zone tu antara 0.15 hingga 0.167 tu Z sama 0.82. Tapi kalau dah 0.87 tu, maknanya dia dah ni lah, kira masih dah kata apa ni, dah interfacing point antara singly dengan reinforce, singly dengan W tu, tapi dia masih lagi masih boleh gunakan singly. Okay, tapi dia punya D tu, dia punya level arm Z tu sama dengan 0.82 D. Maknanya nilai level arm tu adalah 82% ya, daripada effective depth. Kan hal ni kita kalau sampai yang depth tu ni 82%, yang range sebagai 0.82. Okay. Kalau katalah dia kurang daripada 0.05 sampai 0.05 tu, maknanya dia punya level arm Z sama dengan 95%, ya, 95% daripada effective depth. Okay. Okay, ni kalau ini akan sebagai 0.95D. Okay, dan kita check dia punya AS, M sama dengan 0.87 FYK bagi dengan kalian bagi dengan Z.
Okay, 20.1 0.7 460. Okay, yang FYK ni saya gunakan 460. Tapi kalau telah yang kita gunakan 500 pun pakai yang 500. Okay, sebab yang ni saya masih gunakan yang T punya. Okay, jadi multiply 0.5 145. Yang ni adalah untuk berkenaan dengan sini kan. 145. Okay, kita dapat dalam 393.1. Okay, 393.1 adalah AS required. Jadi kita tengok kat sini. Okay, kita ambil 103. Dia punya saiz 12. T12. Kita bahagi dengan 103. Bila bagi 103, kita perlukan sekurang-kurangnya 3.47. Okay, kita yang ni kita round up figure. Dia kena lagi besar ya. Dia tak macam thickness tu. Kalau thickness tu kita boleh adjust. Maknanya turun boleh, atas pun boleh. Tapi kalau bila melibatkan reinforcement, sehala atas sahaja. Okay, maknanya dapat yang ni 4 numbers. Okay, jadi bila dapat yang 4 numbers, okay, 4 tolak 1 dapat dalam 333. Okay, yang dia tak boleh semua reinforcement, okay, semua dia kena max spacing. Okay, yang max spacing ni 300. Maknanya dia tak boleh lebih daripada 300. Artinya dia tak boleh lebih 300 mm. Okay. Okay, jadi bila dia tak boleh lebih 300 mm, maknanya kita capkan dia lah sampai 300 mm. Okay, jadi yang ni kalau katalah kita nak sampai sini pun dah okey dah. Maknanya terus pakai saiz 12, spacing 300. Ini untuk checking je. Okey, kita nak tengok berapa yang kita nak provide. Kenapa kita buat macam ni? Sebab nanti nak check deflection. Okey, maknanya kita tengok berapa AS provided. Yang ni untuk nak dapatkan deflection nanti. Okey, bila nak check deflection, kita gunakan yang AS provided. Okey, dapatkan nombor bar. Okay, dapat dalam 5 bar kan. Maknanya kira yang 5 kali dengan 113 tu kita akan dapat dalam 565. Okay, yang ni adalah yang reinforcement yang kita akan letak dekat kawasan sini. Ya, maknanya kira yang kawasan sini. Yang kawasan dekat sini. Kan yang ini adalah untuk yang tension zone. Tapi dalam masa sama kita juga nak letak dia punya transverse bar. Okay, yang transverse bar ni, yang dia akan kira AS minimum. Ya, AS minimum ni biasanya kita gunakan 0.26 FTN FIK multiply dengan BD. Okay, jadi kalau katalah yang ni yang 30, nanti tengok yang dia punya FTN tu, ataupun kita boleh gunakan AS minimum 0.0013 multiply dengan area. Okay, area dalam 1000 kali dengan 775, okay, 0.0013. Yang ni bersamaan dengan 0.13%. Ya. Yang ni sebenarnya 0.13% daripada area of concrete. Dia range dia 0.3, tapi dia tak lebih daripada 4%. Okay, maknanya kira maksimum lah, ya, AS maksimum. Okay, kalau kita pakai yang AS minimum tu, kenapa transverse reinforcement tu kita tak calculate? Kita cuma check AS min je. Sebab dekat situ tak ada bending, ya. Maknanya kira, tapi dia perlukan transverse reinforcement tu supaya tak crack. Okay, jadi kita letak yang AS minimum tu, ya. Ini kita boleh kecilkan sikit dia punya reinforcement tu. Kita pakai yang T10. Okay, jadi bila kita pakai yang T10, okay, dalam 78.5, maknanya daripada sini, okay, AS minimum kita perlu 227. Okay, dapat 227 tu kita bagi dengan 78.5 ni, kita dapat dalam 3 numbers. Okay, 3 numbers. Okay, kalau katalah kita pakai dia punya spacing yang sebagai 500. Tapi dia masih lagi tertakluk daripada maximum spacing untuk 300 mm. Maknanya kira yang ni T10 300. Kan? Jadi daripada situ, okay. Dan macam ni kita nak tentukan sama ada kita punya staircase tu dia punya deflection okey ke tak. Jadi bila nak check untuk yang deflection tu, okay, kita masih gunakan yang ni, K multiply dengan basic ratio multiply dengan alpha multiply dengan beta. Okay, K multiply dengan basic ratio sama dengan 20. Okay, yang ni adalah untuk simple supported. Okay, jadi kalau katalah yang kat sini L over D, okay, ini adalah untuk
actual ratio, actual deflection ratio tu is span depth ratio. Okay, L over D dia mesti kurang daripada K multiply dengan basic ratio kali dengan alpha kali dengan beta. Okay, jadi kat sini K multiply dengan basic ratio yang ni akan jadi sebagai 20 dan kita multiply dengan alpha dengan beta, dapatkan nilai alpha AS required multiply dengan 100, okay, bahagi dengan BD. Okay, yang ni akan dapat dalam 0.27 dan dapatkan dia punya nilai alpha 2.3 kan. Okay, lepas tu yang ni untuk beta, yang ni adalah AS provided bahagi dengan yang ni adalah AS required. Okay, jadi daripada situ kita dapat dalam 1.4, cek untuk nilai beta dapat dalam 1.5. Okay, 1.56 dan yang ni adalah yang fizikal ya, 3.55 untuk dia punya span, okay, bahagi dengan dia punya depth. Okay, daripada situ kita akan dapat dalam kalau dia mesti kurang daripada yang allowable deflection. Okay, okay, jadi yang ni dapat 24, dia kurang daripada 1.76. Maknanya kira dari segi deflection kita okey. Yang lepas tu provide reinforcement, okay, yang kat sini. Okay, yang pertama sekali apa yang kita perlu provide adalah yang nombor 1 ni. Okay, yang ni yang nombor 1. Saya tukar warna sikit. Okay, yang ni. Okay. Yang ni yang nombor 1. Okay, yang nombor 1 ni maknanya reinforcement yang kita dapat tu. Okay, T12300. Daripada mana? Daripada bottom sampailah ke top. Okay, maknanya kira dia punya bar ni, yang ni kat sini. Okay. Ni dekat sini sampai dia naik ke atas ni. Dekat atas ni. Okay. Apa ni? Lepas tu, okay, daripada situ, yang ni adalah untuk transverse. Ya, transverse reinforcement ni. Ni untuk yang transverse. Okay, jadi yang ni transverse reinforcement tu. Okay. Okay, yang tu adalah untuk transverse reinforcement. Okay, transverse reinforcement tu adalah T10300. Kita susun dia. Okay, atas pada bar tu. Okay, jangan letak kat bawah. Sebab yang nak ambil bending tu ada kat bawah tu. Yang nombor 1 ni. Ni yang nak ambil bending. Okay, nombor 1 ni. Okay. Dan okay, bila dah dapat yang kat sini ni, sekarang ni kita kena macam slab kan. Macam slab tu biasanya kita akan provide 30% ya daripada span tu. Jadi kalau yang dekat sini, okay, yang ni dia akan ada bar di sini ke bawah ni. Okay, yang ni adalah 30%, okay, daripada span. Maknanya kira 0.3 kali dengan L. Okay, yang ni dia punya panjang dia 0.3. Maknanya kita dapat dia punya stringer tu kan. Yang stringer dekat sini, ya, stringer ni 2.958 tu kita bahagi 3, okay, ataupun dalam 0.3 L. Yang tu dia punya panjang untuk bahagian apa ni atas dia yang kat sini. Okay, kita kena pastikan ya, sebab dia punya sambungan dia macam ni kan, ini. Okay, yang sini saya kena draw dulu. Okay, nanti dan apa ni reinforcement tu, okay. Tu. Okay, nah apa ni? Yang ni dia akan bersambung macam tu.
Okey. Okey, kenapa perlu kita buat macam tu? Sebab dia punya moment tu, okey, kalau yang kat sini, okey, nanti dia akan jadi moment macam tu. Kan, jadi bila yang moment yang tu, okey, yang dekat support ni dekat dia punya half daripada landing tu, okey. Bila sampai kat join, yang ni dia naik ke atas. Okey, maknanya kira tensionnya ni, yang tension dia kat sini. Okey, yang ni dia punya tension dia kat sini. Tapi bila sampai dekat landing tu, okay, dia kena naik ke atas. Tension dia pun kat sini dah. Maknanya kira reinforcement tu dia sambung ke atas. Okay, dia tak boleh buat macam sini kan. Yang ni, kita tu. Okay. Dia tak boleh macam tu. Yang ni salah. Okay. Mana kalau dia kena apa ni, sambung macam tu. Okay. Lepas tu, yang bahagian bawah ni sama tu. Okay. Ni yang okay. Lepas tu kita letak satu lagi reinforcement, okay, untuk nak pastikan dia dia tak kosong lah kat sini. Okay. Yang tu tujuan dia supaya dia tak berlaku crack. Kalau tak nanti dia kena bahagian ni kena jadi kosong. Okay. Tu dia punya sambungan dia. Kalau tak nanti, kalau katalah kita buat macam ni, okay, dia akan split. Okay. Dia akan pecah. Dia akan pecah macam tu. Okay. Ini dia punya reinforcement. Itu sebabnya kadang-kadang staircase ni cara sambungan ya, dekat dia punya join ya, antara apa ni, stinger dengan landing tu. Okay. Ada kalau perasan, ni kita namakan sebagai extra bar. Okay, yang ni extra bar ni. Saya potong balik. Okay. Nampak kan dia punya extra bar tu. Okay, yang ni yang extra bar tu. Sambung. Okay. Yang kat sini pun ada juga extra bar. Okay, yang ni extra bar. Ni. Okay. Okay. Okay, ada soalan? Sir, let's say kalau kita dapat ada crack dekat waist tu, so apa punca cracking dekat waist lah, sir? Sorry, macam mana? Let's say kalau kita nampak ada cracking dekat bahagian waist, apa dia punya reason lah? Adakah sebab thickness of waist dia salah kira ataupun sebab lain? Cracking dekat waist? Okay, kalau dia cracking dekat waist tu maksud dia apa ni? Kalau katalah dia crack, okay, dia crack manjang macam ni kan, katalah tiba-tiba dia crack dekat sini, dia apa ni, dia manjang macam tu kan, apa ni, secara transverse ya. Okay, maknanya yang tu adalah disebabkan kerana bending ataupun dia kalau dia crack macam ni, okay, tunjuk dia crack yang macam ni. Okay, yang tu disebabkan kerana bending. Okay. Kalau dia crack dekat tengah-tengah lah ya. Yang tu disebabkan kerana bending, sebab kalau bending dia akan jadi macam tu. Bila yang ni, bila reinforcement tu tak cukup ya, untuk bending yang kat sini, dia akan crack. Dan katalah apa ni, dia bukan crack yang macam ni, dia crack yang macam tu apa semua tu, yang tu apa ni, shrinkage. Dia bukan dia tak menyebabkan bending lah. Dia kalau kadang-kadang dia crack ni disebabkan kerana cover ya, concrete cover dia tu rapat, apa ni, tak dia kurang daripada 25 mm. Maknanya kira terlalu, bila kita ataupun digunakan yang rusty reinforcement tu yang dah berkarat dah. Salah satu punca dia crack tu kerana satu rusty reinforcement ataupun spacing tak cukup. Okay, spacing dah lebih pada 300 mm. Dan juga apa ni, shrinkage. Kalau apa ni, kalau katalah yang dia crack yang macam ni, yang ni sebab dia apa ni, bending. Okay. Okay. Ada soalan lain? Sir, ya? Kalau apa kita punya staircase dia tak sama
saiz macam atas tinggi, bawah rendah. Saya tidak tahu dia punya tinggi dia. Mana, sorry? Kalau? Macam yang tadi saya tunjuk, Ah, yang bahagian atas tu dia panjang. Lepas tu yang kat bahagian bawah dia pendek. yang macam ni, kan? Saya nak tahu Okey. tinggi. Ha? Saya nak tahu tinggi rice. Oh, okey. Macam ni. Yang apa ni tinggi rise tu, okey, katalah. Biasanya kadang-kadang arkitek buat macam ni. Ada setengah rumah tu memang tangga yang macam ni lah. Okey, yang ni katalah dia ada 3 step je. Kan, maknanya beli 3 step tu, katalah satu step tu dalam 150. Maknanya tinggi dia dalam 450 je lah. Tu je, dia punya rise dia. Tu tinggi dia punya apa ni, dia punya distance dia kan. Tapi kalau untuk nak dapatkan dia punya single tu, kita ambil dia tolak 1. Yang ni pun sama juga, katalah yang ni, okay, katalah dia apa ni, tengok dia punya riser dia, okay, dengan dia punya groin dia. Kalau ni yang bahagian bawah tu dia punya step dia ni kecil sikit kan, maknanya tak banyak. Maknanya dia yang tu kita tengok. Tapi kalau untuk yang nak design kan, kita design yang panjang je. Nanti bila design yang panjang, reinforcement yang sama kita apply yang dekat sini. Maknanya tak perlu design yang bahagian bawah tu. Sebab kalau kita gunakan yang paling eloknya, walaupun apa pun keadaan, gunakan reinforcement sama supaya kontraktor tak confuse dengan apa ni reinforcement tu. Kadang-kadang kita kecilkan reinforcement tu. Yang tu yang apa ni kadang-kadang apa ni dia salah letak reinforcement apa semua. Jadi kita gunakan reinforcement yang sama yang pada bahagian ni apply dekat yang bahagian bawah. Okay, Aida. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, ada soalan? Saya nak tanya. Yang tadi untuk extra bar pun pakai 0.3L juga ke, sir? Sorry, yang mana? Untuk extra bar. Oh, okey. Yang extra bar yang sini. Okey. Yang extra bar ni dia tak perlu 0.3. Dia cuma nak tutup kawasan ni je. Apa ni, tapi kalau katalah kita nak gunakan 0.3 pun tak ada apa ni masalah. Maknanya kira yang tu dah panjang lah. Tapi sebenarnya dia tak perlu sampai 0.3 lah. Maknanya kira dia nak tutup yang bahagian ni je supaya dia tak crack. Tu je. Okay, thank you, sir. Okay. Ada soalan? Okay. Kalau tak ada, kita apa ni berhenti kat sini dulu. Nanti apa-apa boleh tanya, ya, boleh tanya balik. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk apa ni yang engineer daripada luar, okay, yang join sama. Okay. Itu saja. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Sure.